Bapak sekalian, perwakilan sekalian, saya menjemput wakil daripada Pergerakan Puteri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam perjuangan, salam Sri Kandi Puteri. Yang berbahagia Datuk Pengerusi Tetap, yang amat berhormat Datuk Sri Presiden, yang amat berhormat Tan Sri Timbalan Presiden, yang berhormat Datuk Sri Naib Presiden, yang berhormat lagi dikasihi Datuk Rosnah Rasid Sherlin, Ketua Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, yang berhormat Ketua Pergerakan Wanita, ahli-ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, para perwakilan, para pemerhati yang dirahmati Allah sekalian. Saya Wan Salwati Haji Abdullah, Ketua Pergerakan Puteri UMNO bahagian Seremban, mewakili Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, mohon membahas usul ucapan dasar Presiden. Berkilau sungguh batu permata, permata bersinar, semangat membara. Permata bukan sebarang permata, permata pati Sri Kandi negara. Winnable candidate jadi taruhan. PRU 13 bukan mainan. Puteri bukan sekadar tempelan. Hujahan puteri jangan diperlekehkan. Datuk Pengerusi Tetap, Datuk Sri Presiden. UMNO yang telah ditubuhkan pada tahun 1946 kini telah berusia 65 tahun. Suatu tempoh yang panjang dan pernah melalui saat gemilang, suka, duka dan suramnya. Rentetan dari perjuangan yang ikhlas serta murni demi untuk kepentingan agama, bangsa dan tanah air. Maka UMNO dapat bertahan dan memiliki kuasa mentadbir negara di bawah perikatan dan kemudiannya Barisan Nasional sehingga sekarang. Di atas kejayaan tersebut, di dalam UMNO dengan kebijaksanaan pemimpin, maka telah dilihat satu lagi kelompok generasi muda yang dipandang penting, generasi wanita Melayu muda yang perlu diberi ruang bersama-sama dalam arena politik hari ini. Kini telah jelas hampir lebih 10 tahun Pergerakan Puteri UMNO telah dibawa di alam gelombang merasai pahit getir perjuangan yang harus dikekalkan. Pusaka perjuangan ini terlalu berharga, merupakan kuasa yang tiada jual belinya. Tahniah Datuk Sri Presiden dari Pergerakan Puteri UMNO di atas olahan ucapan dasar yang begitu bernas bagi memastikan kuasa UMNO ini terus gah berkuasa di bumi Malaysia. Pergerakan Puteri menyambut baik saranan, ingatan, apatah lagi teguran yang diberikan bagi memastikan semua pihak memahami segala apa yang perlu dilaksanakan saat ini bagi menghadapi pilihan raya yang akan datang. Bukan sahaja memikirkan siapakah yang dikatakan winnable candidate, tetapi yang paling utama, apakah segala tugas telah disusun dengan rapi. Tiada lagi adu domba sesama kita, kekuatan semuanya telah disatukan. Inilah yang ingin dilihat sekarang. Namun yang paling utama telah ditanam semangat ingin melihat UMNO Barisan Nasional menang dengan cemerlang apabila winnable candidate telah diumumkan nanti. PRU 13 bukan mainan. Winnable candidate jadi sebutan. Puteri sedia menerima arahan, bukan hanya mengejar jawatan. Datuk Pengerusi Tetap,
Datuk Seri Presiden, puteri yang menjadi generasi tunggak ke abad 21 menyokong sepenuhnya proses transformasi sama ada di dalam parti atau kerajaan di bawah kepimpinan Datuk Seri Presiden bagi memastikan kesinambungan kepimpinan dan pemerintahan BN di negara ini. Namun apabila bercakap mengenai perkara tersebut, maka kita tidak boleh lari dari memberi fokus kepada kumpulan sasaran yang dikatakan kumpulan penerima faedah kepada proses transformasi, iaitu generasi muda. Oleh yang demikian, di dalam merencana salah silah politik yang berbudaya baru ini, UMNO perlu mengambil peluang serta mencipta ruang tersendiri terhadap dua kata utama, iaitu perpaduan dan generasi muda. Perpaduan, yakni keutuhan perpaduan sememangnya amat penting dalam perjuangan. Hari ini siapa pun tidak boleh memperlekehkan arti kata perpaduan. Perpaduan yang diolah serta diacu sendiri oleh kita tanpa mengenepikan kepentingan agama, bangsa dan negara. Walaupun di Malaysia mempunyai pelbagai bangsa, agama serta adat budaya, perpaduan juga sememangnya merupakan entiti kepada perjuangan generasi muda hari ini. Persoalan yang timbul bermain di fikiran saya pergerakan puteri adalah kepada satu golongan pengubah yang amat berkuasa, berilmu, tidak lain tidak bukan mereka yang terdiri daripada golongan generasi muda. Persoalannya, pertama, adakah kejayaan yakni kuasa pemerintahan ini akan berkekalan 50 tahun lagi? Kedua, adakah UMNO merupakan wadah perjuangan politik bagi generasi muda? Untuk mencari jawapan kepada persoalan ini, kita perlu menjawab dengan tindakan, bukannya menjawab secara politik, tetapi ianya ke arah realistik yang sebenar. Sedarlah ahli parti, pemimpin di semua peringkat, cawangan, bahagian, negeri maupun pusat, bahawasanya sejarah dunia telah membuktikan generasi muda hari ini adalah antara kuasa sebenar dalam mengubah lanskap sosiopolitik sesebuah negara, tamadun dan peradaban dunia. Janganlah golongan generasi muda ini diperlekehkan, dinafikan hak suara serta pandangan mereka. Kita seharusnya terus dan terus mendampingi generasi muda ini. Adakah kita melakukannya? Mari kita bertanya dan ajukan soalan kepada sahabat bersebelahan kita. Pertama, adakah kita semua mengetahui dengan jelas berapa peratus generasi muda di kawasan kita bakal mengundi dan menentukan keputusan pilihan raya ke-13? Kedua, adakah kita mengenali mereka? Ketiga, adakah kita mendampingi mereka sehingga mereka merasakan kehadiran kita, yakni UMNO, dapat membantu mereka meneruskan kelangsungan hidup dan seterusnya membantu mereka dan memahami serta menangani perkembangan isu-isu semasa. Keempat, adakah kita diterima oleh mereka? Kelima, apakah persepsi generasi muda terhadap sikap dan tingkah laku UMNO? Keenam, adakah bentuk pendekatan yang kita pilih untuk mendampingi dan memahami generasi muda ini berkesan? Dan yang ketujuh, bilakah kali terakhir kita bersalam mengucapkan selamat hari jadi ataupun kita mengucapkan syabas di atas kejayaan mereka? Setiap persoalan yang dinyatakan tadi jangan ambil mudah, tetapi proses pendekatan serta penghayatan untuk generasi muda adalah penting seperti oksigen
bagi setiap benda yang hidup. Ini terbukti generasi muda melalui media baru dengan kalimah change dengan izin telah meletakkan Barack Obama Hussein sebagai Presiden Amerika. Dan yang paling penting, peranan generasi muda juga telah menukar pola dan landscape politik di Timur Tengah seperti Mesir, Libya, dan Syria. Terfikirkah oleh kita, United States of America kini ditadbir oleh seorang pemimpin yang berkulit hitam? Sudah pasti jawabannya tidak. Tetapi inilah yang dilakukan oleh golongan pengubah, yakni generasi muda. Datuk Fungsi Tetap, Datuk Seri Presiden, isu terkini yang perlu kita depani adalah golongan muda mahasiswa IPTA, IPTS di seluruh negara yang telah mencapai umur balighnya 21 tahun untuk berpolitik kepartian selepas AUKU dihapuskan oleh kerajaan. Maka tugas dan tanggungjawab ini perlu dimainkan oleh semua pihak di setiap peringkat. Pada hakikatnya, fenomena yang cukup berat kita rasakan kerana kita berasa gusar, mungkin sedikit sebanyak merencatkan proses pembelajaran yang dilalui oleh golongan tersebut. Jika dihitung jumlah golongan ini amat besar, dan adakah kita sebuah organisasi benar-benar mampu mendampingi serta menarik minat mereka untuk bersama-sama UMNO? Kegusaran di sayap pergerakan puteri ada asasnya. Dengan jumlah hampir 956,000 orang pelajar dikenal pasti melepasi had umur 21 tahun dan jumlah ini pasti akan meningkat saban tahun, dianggarkan hampir mencecah 100,000 orang pelajar IPTA, IPTS setiap tahun. Oleh yang demikian, Puteri ingin mengunjurkan dalam perhimpunan kali ini supaya diadakan program khas untuk golongan mahasiswa-mahasiswi dan mengenali pasti mereka dari tempat masing-masing. Ini kerana UMNO amat memerlukan sokongan serta dokongan dari golongan ini untuk bersama-sama dalam menghadapi senario politik akan datang. Peluang dan ruang untuk mendampingi mereka perlu diperhebatkan dan dilakukan. Ingat, jangan kita biarkan penyamun, penyangak, pembangkang mendekati mereka. Apatah lagi merosakkan pemikiran mahasiswa-mahasiswi yang sebenarnya adalah milik kita, UMNO Barisan Nasional. Bersangkutan apa yang dinyatakan tadi, ini amat penting. Puteri melihat dari analisa yang dibuat berpandukan Suruhanjaya Pilihan Raya sehingga suku tahun kedua 2011 telah diwartakan pada 16 Ogos yang lalu. Jumlah keseluruhan pengundi di Malaysia adalah 12,497,877 orang, manakala dari jumlah tersebut seramai 5,11,797 orang adalah pengundi muda atau belia yang berdaftar. Namun begitu sebenarnya generasi muda belia yang layak mendaftar dan mengundi yang berusia 21 hingga 40 tahun sebenarnya adalah seramai 8,152,400 orang. Ini masih terdapat seramai 3,140,603 orang dari kelompok generasi muda yang masih tidak mendaftar sebagai pengundi. Seandainya semua generasi muda yang berusia 21 tahun ke atas melaksanakan hak dan melaksanakan tanggungjawab sebagai warga negara ataupun kerajaan melaksanakan dasar pendaftaran pengundi secara automatik kepada setiap warga negara yang berusia 21 tahun ke atas, maka
pada hari ini Malaysia akan mempunyai 8,152,400 orang pengundi belia, yakni golongan generasi muda dari jumlah keseluruhan pengundi 15,638,480 orang. Ini bermakna dari jumlah keseluruhan 52% adalah golongan generasi muda. Peratusan ini membawa makna yang amat jelas dan nyata. Tidak keterlaluan untuk puteri menyatakan generasi muda yang dikenali sebagai belia adalah penentu pola pembentukan pemerintahan negara, bukan sahaja untuk masa akan datang, tetapi di dalam pilihan raya ke-13 yang bakal diadakan nanti. Usah gusar Ayahanda Datuk Seri Presiden, puteri telah bersiap siaga untuk memastikan anak-anak muda berada di landasan barisan nasional. Bukan kecil anak golongan muda ini. Datuk Pengerusi Tetap, Anak Salawati, masa melepasi. Ayahanda, anak anda puteri merupakan pewaris-pewaris, pastinya pemimpin akan datang. Teruskan. Jadi mohon sedikit masa, Ayahanda. Teruskan. Dalam konteks senario politik Malaysia, puteri ingin mengupas dan membawa perhatian serta minda kita semua ke belakang 20 tahun dahulu. Dulu, faktor calon bukan menjadi perkara asasnya, tetapi parti adalah penentunya. Tunggul kayu, tunggul kering sekalipun, UMNO atau Barisan Nasional pasti menang. Namun hari ini, landscape sudah berubah. Oleh yang demikian, peremajaan dan penjenamaan semula UMNO amat penting dan perlu dibuat di semua peringkat serta dipromosikan kepada golongan generasi muda, kerana generasi muda adalah antara oksigen bagi UMNO meneruskan kehidupan penuh mencabar. Dengan idea dan pandangan dari generasi muda lah perlu diambil kira dan diketengahkan. Dalam hal ini, puteri UMNO mencadangkan agar UMNO mengguna pakai prinsip pengurusan Blue Ocean Strategy dengan izin yang menekankan tindakan secara berkesan dan melaksanakan proses reduce dengan izin create, rise and eliminate. Datuk Pengerusi Tetap, UMNO perlu melihat apakah program yang harus dipergiatkan, ditambahkan dan dimurnikan. Apakah perkara-perkara atau program atau amalan UMNO yang mesti dikurangkan. Dan apakah perkara-perkara atau program atau amalan yang harus dihapuskan terus dari UMNO. Zaman sekarang, zaman menghimpun puluhan ribu hadirin di Padang untuk menyambut ketibaan pemimpin sudah berakhir. Zaman sekarang adalah zaman menilai pemimpin dari dekat. Zaman sekarang adalah zaman menghargai pemimpin, berjabat salam dan berbincang. Tetapi ingat, kalau bersalam, janganlah pakai hujung jari, tak tengok muka. Macam mana nak rasa denyut nadi rakyat, wahai pemimpin? Zaman sekarang adalah zaman menerima pemimpin yang menjawab Twitter dan Facebook. Lihat apa yang Datuk Seri Presiden laksanakan. Zaman sekarang adalah zaman pemimpin yang boleh ditemui di laman-laman blog, bertukar pandangan serta komen personal. Zaman sekarang adalah zaman menyanjung pemimpin yang dilabelkan cool. Apabila dapat meluangkan masa, setidak-tidaknya bermain futsal dengan generasi muda. Dan zaman sekarang adalah zaman menerima pemimpin yang dilihat membela generasi muda. Zaman sekarang bukan zaman terus mengherdik, mencaci, apatah lagi menghina generasi muda tidak bersama atau tidak bersetuju dengan tindakan kita. Jangan hanya dilihat golongan ini membuat silap. Kita semua satu keluarga, beribu, berayah. Inilah luahan hati orang muda. Kalau Datuk Seri Presiden boleh bersama para belia, orang muda tengok bola bersama. Maaf Datuk Seri, di saat Datuk Seri tengok pertandingan tersebut, sayangnya MU kalah 6-1. Tapi semangat Datuk Seri menunjukkan bersama kami generasi muda. Tetapi adakah kaedah ini direalisasikan bersama
oleh kita di peringkat cawangan, bahagian maupun negeri. Mohon maaf dari anak anda putri kalau anda ada berkasar bicara. Namun inilah realiti kenyataan yang harus diterima sekarang. Pemikiran yang kalut, kuno, cepat melatah perlu dihapuskan. Sikap berpuak-puak, cantas-mencantas perlu dihentikan. Manakala sikap keterbukaan bukan dibuat-buat, perlu wujud dan ditonjolkan. Kerana jika generasi muda yang ada di dalam dewan ini sudah pasti bersetuju bahawasanya kami golongan muda kadang-kala tak diberi ruang pun. Tak diberi kepercayaan pun. Laju sikit melangkah, pancung awal-awal. Apakah kepimpinan ini hanya untuk yang ada sekarang? Tidak perlukah kepada penggantinya? Apakah pelapis hanya tinggal pelapis? Apakah yang paling penting dan yang paling utama harus kita ingatkan? Apabila winnable candidate diumumkan, jangan pula ada yang sabotaj sesama sendiri. Ingat pesan Datuk Seri Presiden, sayangkan parti, bukan sayangkan peribadi. Lebih utama, ingatlah kadar Allah yang menentukan seseorang itu dipilih menjadi pemimpin. Amin, amin, amin. Kita semua orang UMNO. Dulu, kini, selamanya kita tetap UMNO. Amin, amin. Anak-anak Salawati, ayahanda. Datuk Seri Pengurusi Tetap, ayahanda sikit je lagi nak habis dah. Silakan. Anak-anak. Anak-anak kita. Tak gamak tuan-tuan, tak gamak. Tak sungguh. Macam anak saya, Absak ni anak saya pun. Jangan ganggu ayahanda, banyak masa dah tu. Teruskan. Oleh demikian, Anak-anak lah bagi masa apa marah. kita sebagai orang UMNO, jangan membiarkan UMNO menjadi lapuk dan diperlekehkan. Kita biarkan mereka-mereka di pihak pembangkang dengan pemikiran bodoh yang tumpul semata-mata. Maka hari ini peremajaan, penjenamaan, jangan lupa mempromosi UMNO. Semula perlu dibuat secara total. Inilah teori putri 2P 1M, peremajaan, penjenamaan, mempromosi. Datuk Seri Pengurusi Tetap, Datuk Pengurusi Tetap, Datuk Seri Presiden. Hari ini kita dalam UMNO seharusnya bertindak dan sensitif dengan apa yang dilihatkan. Maka putri percaya apabila dilaksanakan semuanya mengikut landasan yang sebenar, sudah pasti UMNO akan mendapat pandangan yang terbaik di hati generasi muda dan akan menjadikan UMNO ataupun BN the only party dengan izin yang diterima semua. Sudah pasti apabila UMNO atau BN menjadi the only party dengan izin, sudah pasti saat itu usah kita gusar kecemerlangan pilihan raya pasti memihak kepada Barisan Nasional. Biar pembangkang dengan kacau bilaunya, biar pembangkang dengan pemikiran bodohnya, biar pembangkang dengan janji tak tertunainya. Namun hari ini kita UMNO harus peka dan cepat mengambil segala ruang dan peluang yang diberi. Kerana UMNO lah satu-satu parti membela bangsa. Saat ini juga putri telah bersiap siaga untuk menerima arahan perang. Putri tak gentar hadapi pembangkang. Putri tak akan gerun diancam segenap penjuru. Semalam putri pernah sakit di lontar batu. Hari ini putri yang ramai menjadi kuat menjadi satu. Kerana itulah hari esok putri tak takut berhujan peluru. Putri tak lot dengan sebarang ancaman. Putri sudah kebal dengan sebarang serangan. Putri sudah diasap dengan semangat dan diseru dengan azimat. Tuhan bersama kita. Amin, amin. Walau siapapun musuh di depan, walau apapun halangan yang datang, kita takkan bacol dan lari dari medan perjuangan tidak sekali. Mari kita gempur, kita perangi, kita tempur, kita serangi. Perang ini perang kita, perang ini kitalah pemenangnya.
InsyaAllah. Anak Nan, anak masa lagi tak? Minum, Cik, minum. PRU 12 bagai tsunami. PRU 13 sedia dinanti. Rampas kembali matlamat kami. Itulah perjuangan putri sejati. Ya. Ya. Takkan berundur terus marah. Itulah tekad kami semua. Demi agama, bangsa dan negara. Pada Allah di pohon jua. Amin, amin. Akhirnya, dengan tekad dan iltizam kita semua, ayuh para perwakilan sekalian, sama-sama kita laungkan BN, the only party. BN! The only party. BN! The only party. BN! The only. Sekian saya Wan Salwati Haji Abdullah, Wakil Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih. Inilah pewaris kita. Beri tepukan sekali lagi kepada anak-anak Salwati kita. Mudah-mudahan anak-anak lain akan menjadi ucapan sedemikian rupa. Tahniah anak. Balik buat kerja. Bergaulah sesama manusia dengan satu pergaulan. Yang jika kamu tiada, mereka akan rindu kepadamu. Dan apabila kamu mati, mereka akan menangisimu. Jika anda manusia itu, bahagialah. Sesungguhnya Allah sayang kepada hamba-Nya yang berbuat kebaikan dan berkasih sayang. Amin. Tuan-tuan dan puan sekalian, alhamdulillah kita pergi kepada pembahas yang terakhir.